Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tha'labah al-Khusani radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli al-kitab afana'kulu fi aniyatihim. Qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Kita sambung pengajian kita daripada hadis yang terkumpul di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis kita yang seterusnya ialah daripada Abi Tha'labah al-Khusani, seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Tha'labah al-Khusani. Dinisbahkan dia ataupun dihubung kaitkan dia dengan keturunan Husain ibnu Ad-Namir daripada kabilah Khuda'ah, di mana nama sebenarnya ialah Jathum ibnu Nasir, nama sebenar dia. Dan beliau ni di antara sahabat yang ikut serta di dalam Bai'ah Ridwan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah menyertai banyak peperangan, di antaranya peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini terkenal kerana dalam ketika peperangan Hunain ini jumlah tentera Islam ramai, tentera kafir tak ramai. Jumlah sebelum daripada itu lain. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, semua perang-perang Tabuk dan sebagainya, jumlah orang Islam tak ramai, jumlah orang kafir ramai, dan Islam mencapai kemenangan. Tapi dalam perang Hunain ini jumlah orang Islam ramai, tentera Islam lebih ramai daripada tentera kafir. Tetapi apa yang berlaku, golongan kafir berjaya memecah belahkan persatuan ataupun ketumbukan tentera Islam yang begitu ramai. Sebab dia tak lain tak bukanlah kerana sombong dan takabur dalam kisah ini. Sehingga ada sahabat bangga kerana ramainya jumlah tentera Islam, sehingga mereka kata mudah je perang kali ni, tak payah mana, sebab kita biasa dah, kita tak ramai tapi menang, hari ni pula ramai. Kacang je lah perang dengan kafir ni. Ada hak kata begitu. Jadi Allah Ta'ala memberi pengajaran bahawa jumlah yang ramai tidak menjamin kemenangan. Bahkan beriman kepada Allah dan Allah Ta'ala menyertakan pertolongan. Itu maknanya, jadi Tha'labah ni ikut serta dalam perang Hunain. Di mana Tha'labah ini juga di mana beliau merupakan orang yang meriwayatkan hadis daripada Nabi, banyak hadis dia. Dan di antara yang mengambil hadis daripada Tha'labah al-Khusani ini ialah Mus'ab bin Umair. Di antaranya ialah Mus'ab, yang di antaranya ialah Sa'id al-Musayyib. Sa'id al-Musayyib ataupun Sa'id al-Musayyab, boleh baca belakalah. Sa'id al-Musayyib dan
Sa'id Al-Musayyab. Jadi boleh baca belaka, cuma jangan baca Mat Sa'id sudah. Jadi maknanya Dapin Sa'id Al-Musayyib ni diambil hadis daripada Sa'labah sebanyak 40 hadis. Jadi Sa'id Al-Musayyib ni terkenal lah seantara perawi hadis di kalangan tabi'in yang paling masyhur. Maknanya di kalangan tabi'in yang paling alim dalam ilmu hadis, Sa'id Al-Musayyib. Sa'id Al-Musayyib ni dia salat berjamaah 40 tahun, dia tak tahu siapa salat di belakang dia. Ni maknanya punya lama. Lama mana? Dia datang lebih awal dan dia balik paling akhir. Jadi dia tak tahu siapa duduk belakang dia. Dia salat berjamaah. Jadi datang tu orang lain tak ada lagi. Jadi tak tahu siapa. Balik orang lain balik belakang dah. Jadi maknanya itu dia Sa'id Al-Musayyib, dan beliau adalah seorang tabi'in yang paling banyak meriwayatkan hadis dan masyhur, paling thiqah, dan beliau mati dalam keadaan sujud ketika menunaikan salat. Ini maknanya kelebihan dia lah. Dan dia ni ambil hadis daripada Abi Sa'labah Al-Khusani. Jadi maknanya yang ambil hadis daripada Abi Sa'labah ni ulama besar-besar belaka. Dia panggil kibarul ulama. Mana ulama-ulama yang kibar, yang besar-besar. Baik, dia tanya satu hari, kata dia, ini hadis dia lah, hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Dia kata, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahlil kitab. Kami ni duduk di negeri ahli kitab. Duduk di negeri yang ramai ahlul kitab, majoritinya, iaitu Nasrani dan Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Yahudi ni maknanya keturunan Yahuda, anak beranak keturunan Yahuda, jadi dipanggil Yahudi, puak-puak tu. Dan kemudian sehingga mereka ni diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kitab Taurat. Dia diberi kitab Taurat, dan di zaman Nabi Musa itu, dan mereka ni adalah orang-orang yang telah menyelewengkan ajaran daripada Taurat, sehingga golongan Yahudi ni dimurkai Allah. Nasrani ialah daripada pengikut anak beranak Nabi Yaqub alaihissalam. Puak-puak Nasrani ni, mereka dulu penolong kepada Nabi Isa, itu dipanggil Nasara, makna dia tolong. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah. Makna ketika Nabi Isa dikepung oleh orang kafir, Nabi Isa tanya, siapa yang nak tolong aku ni di jalan Allah? Lalu para sahabatnya menjawab, nahnu ansarullah, kami inilah penolong agama Allah. Tapi lama-lama bila dah mati ayah dengan anak-anak mati, tinggal cucu, akhir sekali mereka pun menyeleweng daripada ajaran Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa. Jadi dipanggil Ahlul Kitab. Ahlul Kitab makna orang yang dulunya ada kitab. Macam kita lah, kita ni pun Ahlul Kitab jugalah kiranya. Sebab kita berpandu kepada kitab Al-Quran. Mana kitab Quran Samawiyah, daripada langit. Yang mana berpandu daripada langit, dia panggil agama Samawiyah, agama langit. Agama bawah yang tidak lagi daripada langit, walaupun ada kitab tapi dia karang sendiri, itu dipanggil agama Wasaniyah, yang jenis sembah wasani, iaitu berhala. Yang jenis tak sembah berhala pula, itu dipanggil yang jenis tak sembah berhala tapi dia karang sendiri, dia tulis sendiri kitab dia, maka itu dipanggil ideologi ataupun ism. Macam kita lah, macam ideologi nasionalism, dia tak ada berhala, dia tak sembah berhala. Dia sambil-sambil sembah Tuhan, agama Islam pun ada, yang ikut agama Hindu pun ada, yang ikut agama Buddha pun ada. Tapi
mereka lebih taat kepada fahaman nasionalisme, maka itu juga termasuk dalam agama-agama baru yang lain daripada Islam. Jadi kata Abi Sa'labah ni, dia kata kami duduk di negeri yang mana ahlu kitab dia ramai. Jadi macam mana apa nak kulufi aniyatihim, boleh ke kami ni makan daripada bekas-bekas mereka? Mereka tu ada pinggan, ada mangkuk. Jadi kami nak pergi kedai kopi Nasrani. Nasrani pula dia ada pinggan dia, mangkuk dia, sebagainya. Boleh tak kami minum daripada gelas dia dan kami makan daripada pinggan mangkuk mereka? Yang ahlul kitab ni, Yahudi ke Nasrani, boleh tak ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW kata, la ta'kulu fiha, maka jangan kamu makan daripadanya. Mana jangan makanlah guna bekas mereka tadi. Sebab kita tahu bahawa mereka ni tidak jaga perkara-perkara suci, perkara najis dan perkara yang kotor. Kita tahu dia tak jaga. Anjing dia pera dalam rumah dia, dan kita pun tak tahu dia masak macam mana. Termasuk perkara najis, samak menyamak dia reti ke tak tahu. Kalau dia reti tak apa, walaupun dia kafir. Sebab nak sah samak tak semestinya Islam. Tapi masalahnya dia tahu ke tak masalah taharah? Tak tahu. Lalu kita tak boleh makan. Kata Nabi, la ta'kulu fiha, jangan kamu makan padanya. Itu awal larangan dia. Illa melainkan. Jadi Nabi buat melainkan. Maknanya bila ada melainkan di sana, larangan itu sudah menjadi longgar. Tadi larang. Laranglah. Makna larang tu ketat. Tak boleh minum, tak boleh makan. Illa melainkan. Bila sebut melainkan, jadi longgar sikit. Nabi kata apa? Illa alla tajidu ghairaha, engkau tidak mendapati selain daripadanya. Maknanya kalau kamu melainkan, kamu tak ada dah pinggan lain, tak ada dah mangkuk lain. Maknanya kalau tak minum guna bekas mereka, tak ada bekas dah. Lalu kalau terpaksa macam tu, fagsiluha, kamu kena basuh dulu. Basuh itulah yang kita kata kena sucikan dulu. Maknanya kita basuh dululah. Pinggan dia, bekas dia tadi, benda semua basuh, maka waqulu fiha, bolehlah kamu makan padanya. Maknanya larangan tadi, larangan apa tu? Larangan makruh. Itu dia dah. Kalau tak ada illa tu jadi haram dah. Kalau tak ada illa, melainkan kamu tak ada dah pinggan lain. Kalau tak ada perkataan tu, maka larangan tadi menjadi haram. Maknanya haram kamu makan minum dalam menggunakan bekas daripada bekas orang Yahudi dan bekas orang Nasrani. Melainkan, bila melainkan jadi makruh lah. Maknanya kalau ada bekas lain, kalau ada bekas lain, kita kena makan dalam bekas lain. Dah kalau ada bekas tu juga, bekas lain ada, bekas dia kafir pun ada, boleh, tapi hukum dia jadi makruh. Jadi makruh. Jadi itu pun syarat kita basuh dulu. Jadi hak mana daripada bekas orang-orang kafir tadi. Ini dalam hukum kita tak nampak bekas tu kena najis. Mana misal duduk di dapur lah, kita singgah ataupun dipanggil kita kenuri. Kenuri Yahudi Nasrani. Kenuri itu kenuri benda yang tak jenis sembelih lah. Jadi kita pun makan lah. Katalah dia ni vegetarian, yang jenis makan sayur saja, tapi dia Yahudi. Lalu kita makan. Makan tu dengan syarat boleh makan, makruh guna bekas dia, dengan syarat kita tak nampak bekas tu kena najis. Kalau nampak, nampak tak boleh dah. Nampak tak boleh. Kita nampak dapur dia, misalnya contohnya pinggan dia tadi nampak anjing jilat. Anjing hak dia pera tu duduk congok dalam pinggan contohnya, siap dengan berseler sekali. Lepas tu kita nak makan, maka tak boleh. Kecuali kita tak tahu. Nampak ada anjing pergi mari masuk dapur dia ke pintu, tapi tak nampak pijak pinggan ke, duduk dalam pinggan ke, tak nampak. Maka bolehlah kita makan dengan membasuhnya dan
dengan kita dengan hukum makruh. Jadi maknanya makruh. Kalau nampak anjing dah duduk sela dalam pinggan, itu kiranya kena samak pinggan dululah. Samak pinggan dia, maka kita pun boleh guna dengan hukum makruh tadi. Jadi maknanya itu dikatakan tentang berkenaan dengan peralatan orang-orang kafir. Jadi sebab itu kita yang keluar daripada yang datang daripada contohnya barangan yang datang daripada negara orang kafir. Barangan yang datang daripada negara orang kafir ni, walaupun kita tak nampak dia sama, ataupun bila misalnya kita kata kulit bangkai, bangkai buaya seekor datang dah kasut kulit buaya datang daripada Australia. Itu daripada zoo Australia tu, Steve apa benda tu. Jadi maknanya dia buat daripada kulit buaya lah. Boleh pakai tak? Maka hukumnya boleh pakai. Boleh kita pakai, tetapi adalah lebih baik kita membasuhnya terlebih dahulu. Kalau tak basuh boleh pakai? Boleh, sebab kita kira dia sudah basuh menepati hukum sama. Mana kita kira begitu? Buat kilang sekarang kan? Kilang sekarang siap dengan dia celup air kimia dulu. Kulit tadi hilang dah segala lendir, tak bau apa dah. Lepas tu dia pula apa lagi masuk pula kilang, celup pula dalam cairan yang menghindari bakteria dan sebagainya. Lepas tu siap cuci semua benda dah, dan dia buat jadi kasut, maka boleh kita pakai. Kecuali jika dapat dikesan kulit tu ialah kulit anjing dan babi, maka tak bolehlah kita pakai. Kalau kita tengok kan dia ada kod dia kan. Dia sekarang dia ada kod dia, kulit babi macam mana, kulit anjing macam mana. Maka bagi kita mazhab As-Syafi'i, anjing dan babi tak boleh. Bagi mazhab Maliki, babi sahaja tidak boleh, anjing tidak mengapa. Jadi maknanya kita tengoklah, kita kira tak payah tengok kalau kita nampak dia anjing tu pijak pinggan ke benda semua, maka haramlah kita menggunakannya tanpa disamak. Jadi maknanya boleh pakailah pinggan mangkuk orang kafir, yang Yahudi Nasrani, yang walaupun dia kafir tapi kita boleh guna dengan syarat tidak ada dah pinggan lain. Lepas tu kita basuh dulu, maka hilanglah makruhnya. Jadi maknanya kalau tak basuh, kalau sekiranya kita tak basuh, maka masih dikira makruh. Ataupun ada pinggan lain tapi nak pakai pinggan dia, maka hukum dia makruh. Jadi makna kita tahulah hukum asalnya adalah makruh. Jadi tak boleh guna. Itu hubungan kita dengan orang kafir lah. Dengan orang kafir Yahudi Nasrani, di antara kafir Samawiyah ataupun orang kafir yang ada kitab. Itu dipanggil ahlul kitab. Orang yang ada kitab tapi dia selewengkan kitab. Dia tukar kitab tak tahu hala macam-macam dia tukar, maka itu dikatakan golongan ahlul kitab. Jadi sekarang ada orang tanya, dia kata boleh tak kahwin dengan ahlul kitab? Jadi kahwin dengan ahlul kitab. Ahlul kitab yang selepas daripada datangnya Nabi kita Muhammad dan mereka menolak Al-Quran, maka tidak boleh lagi kahwin dengan mereka. Jadi tak boleh dah. Walaupun kita nampak lawa ahlul kitab. Dan tu di Indonesia, Indonesia jangan duk kira dia. Dia jenis Pancasila ni, dia pergi belaka. Dalam sebuah rumah ada Kristian, menantu Islam, pak mentua Kristian, bini Batak, Batak lagi anak lelaki, anak perempuan, tak apa benda Hindu pula tak tahu. Jadi itu bukan ajaran Islam. Itu bukan daripada ajaran Islam. Islam ni tak boleh dah. Kita dulu boleh kahwin dengan ahlu kitab. Ahlu kitab mana? Ahlu kitab yang berpegang dengan Taurat yang asal, dan mereka tidak menafikan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah sekarang usah kata ahlu kitab menafikan kerasulan Rasulullah. Ahlu Melayu pun tolak dah kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cuma selawat dia ke Nabi. Pakai tak Nabi? Tak pakai. Itu dia ahlul Melayu dipanggil tu. Yang jenis menolak Quran juga dan menolak hadis juga. Jadi makna kena beringatlah. Sebab tu kita nak mengambil, nak berkat, maka kita tak bolehlah minum makan daripada bekas ahlul kitab tadi. Usah kata ahlul kitab, orang Islam Melayu, kita pergi rumah dia,
kita makan di rumah orang yang kita tahu dia tidak pernah mendirikan salat, itu pun dah hilang berkat dah. Hilang berkat dah. Kita pergi minum kedai, makan kedai, di kedai itu tokek kedai dan pekerjanya tak menutup aurat, itu pun hilang berkat dah. Hilanglah berkat walaupun halal. Halal yang tak tutup aurat. Kita tengok di dapur rambut karat, pakai baju coli saja. Lepas tu pakai seluar dalam saja. Boleh makan, tapi berkat tak? Tak berkat. Maka sebab itu dia kena berwaspadalah. Sebab tu kita nak selamat kena warak. Warak tu apa? Menjauhi perkara yang subah walaupun tidak haram. Walaupun benda tu tak haram, tak tahu lagi halal ke haram, bersubah, kita kena menjauhi dia, baru selamat. Baru kita akan selamat. Jadi tengoklah, nak singgah kedai tengok orang dulu. Kecuali kita nak pergi rayu undi dia, itu tak ada arah lah. Sebab apa? Sebab kalau kita minum kedai dia, hilang berkat. Tapi kalau kita tak kempen dia, hilang undi. Hak mana lebih penting antara hilang undi dengan tak dapat berkat? Maka adalah lebih besar jenayahnya, hilang ruginya, hilang undi berbanding hilang berkat. Jadi mana pak segi jugalah. Sebab kita nak suruh dia undi Islam. Bila Islam berjaya memenang, maka dapat menegakkan amar makruf dan nahi mungkar yang lebih besar daripada sekadar nak mencari berkat. Jadi situlah duduk orang panggil fiqh aulawiyat, keutamaan, prioriti dalam kita mengambil tindakan. Ada orang dia warak telajak, dia tak kira dah. Dia warak telajak, dia kata aku malas ranju undi dia. Lantak ke dia lah. Dan kita memang khatamallahu ala qulubihim dah. Jenis Allah Ta'ala tutup dah pintu hati dia. Kalau kita pergi pula dengan dia, dia jamu pula air, gelap perut kita sebab makan air orang yang tak menyokong Islam, jenis tak semayang. Itu orang panggil sadik telajak. Orang panggil apa? Berat telajak, orang panggil tu. Jadi makna kita tengoklah mana lebih utama, mana yang lebih utama. Jadi itu dia daripada kaedah kebijaksanaan para pendakwah. Tengoklah keadaan. Tengok keadaan dari segi kita nak mengutamakan sesuatu perkara. Jadi kalau kita ni pendakwah pakat lari belaka daripada orang yang buat maksiat, bila dia nak dapat seruan kita? Bila kita nak menyampaikan seruan agama Allah? Malah aku pergi berdakwah rumah orang tu, anak beranak dia hak perempuan semua tutup aurat belaka. Jadi kita melihat orang yang tidak menutup aurat dengan kita berdosa. Jadi soalnya, mana besar dosa melihat orang yang tidak menutup aurat dengan dosa tidak menyampaikan ajaran Allah kepada mereka. Jadi situlah duduk perkaranya kita dalam menentukan tindak tanduk kita. Jadi ada tempat boleh bertegas, tapi kena bangkit dengan fiqh lah. Jangan duduk tersawuf saja. Sebab tu kita mengaji fiqh, kena mengaji tasawuf sama. Orang mengaji tasawuf kena mengaji fiqh sama. Duk main tasawuf saja dengan tidak ada fiqh, maka membawa kepada kafir zindik. Orang yang fiqh saja, tak ada tasawuf, akan membawa kepada nifak. Jadi maknanya kita belajar dua-dua. Jadi beramal dengan kedua-duanya. Jadi pergi itu kerana apa? Walaupun rumah dia tutup berdedah aurat belaka, pergi itu kerana dakwah dari segi fiqh. Dah tu kenapa tak berapa perhati ke orang ke dia? Kerana dari segi tasawuf. Jadi maknanya perhati, tengok bertentang mata sekadar keperluan sahaja. Jadi mana gitulah. Macam orang berniaga lah, perempuan berniaga. Perempuan berniaga, datang orang beli lelaki yang ajnabi. Dia boleh pandang sekali lalu. Dia tak boleh pandang bertentang mata, kukek-kukek bergurau sampai jatuh habis. Apa ni coklat gula-gula, tak boleh. Jadi maknanya dia sekadar tanyalah, nak beli apa? Nak beli berapa sekilo? RM2.5. Sekali tengok je. Tengok tu tujuan apa? Tujuan supaya ada khiyar. Maknanya tak mengganggu urusan khiyar. Khiyar tu apa? Pilihan. Maknanya bila dia kata bila hak beli tu pergi sekerat jalan, tak keluar sikit je pada kedai kita, dia tengok barang dia rosak, dia pun nak datang tukar. Jadi dia jumpa kita balik, perempuan tadi nak tukar, maka perempuan tu kena kenal yang nak tukar tu orang hak beli tadi. Dan sebab tu masa beli tu kena tengok sekejap. Tengok sekali lalu, oh dia, jadi cukup. Jadi maknanya itu dikatakan peraturan-peraturan dia. Jadi makna kaedah-kaedah yang diajar oleh syarak, hubungan antara laki-laki ajnabi dengan perempuan yang
ajnabi. Jadi sekarang ni rata dah sekarang. Berhubung. Maknanya tak jumpa tapi dah ada apa ni dah panggilan video. Video calling nak tengok. Boleh tengok muka dah. Maknanya cakap sambil tengok muka. Engkau senyum ke aku senyum ke engkau. Dah apa tak payah keluar rumah dah. Tok lelaki duduk pejabat, bini duduk dalam Facebook. Jadi semua benda ni kena berjaga-jaga. Kerana fitnah dunia sangat besar dan kita masih tetap terikat dengan syariat agama. Jadi kena begitu. Ada orang dia kata tak tu dulu, sekarang lain dah. Dah sekarang Nabi lain. Gitu. Sekarang ni Quran lain pula. Dah, Nabi dulu jugalah. Quran dulu juga. Maka kita kena mematuhi segala peraturan-peraturan syarak yang ada. Jadi sebab itu kena makin maju dunia, maka kita kena makin berjaga-jaga tentang hukum syariat. Baik, satu hadis yang seterusnya an Imran bin Husaini. Jadi maknanya tadi kita bolehlah minum bekas orang kafir Yahudi Nasrani. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Makruh hukum dia. Sekiranya apa? Sekiranya ada bekas lain. Ada bekas lain, kita minum bekas dia, maka makruh. Tapi kalau tak ada bekas lain, maka hilanglah makruhnya. Jadi maknanya bolehlah minum tanpa makruh. Jadi maknanya itu dari segi hukum hakam dia. An Imran ibn Husain, daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabah tawaddau min mazadati imra'atin musyrikah, muttafaqun alaih. Baik, satu hadis daripada Imran bin Husain Al-Khuzai, seorang sahabat, nama panggilan dia ialah Abu Najid. Nama ni Abu Najid. Beliau masuk Islam pada masa perang Khaybar. Masuk Islam masa tu. Dan dia ni merupakan salah seorang di antara ulama us-sahabah, ulama di kalangan sahabat. Sahabat Nabi ni ada juga yang tak ulama. Ada yang tidak ulama. Di antaranya siapa yang tak tergolong dalam ulama us-sahabah, iaitu Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid tak termasuk dalam ulama us-sahabah. Ramai lagi. Jadi yang ulama di kalangan sahabat termasuk di antaranya Imran bin Husain. Jadi sebab itu kita kena ada niat untuk menjadi ulama. Jadi kena ada niat nak jadi ulama. Dah ada niat nak jadi ulama, maknanya kena ada niat nak mengaji, kena belajar. Kena ada niat untuk mengaji, belajar. Jadi kemudian walaupun belajar tu tak semestinya jadi ulama, tapi kena niat nak jadi ulama. Sebab niat untuk mendampingi Nabi, semakin dekat dengan Nabi, maka adalah niat yang paling baik. Makin dekat nak serupa dengan Nabi. Jadi siapa yang paling dekat dengan Nabi? Ulama-ulama. Kerana mereka mewarisi peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu mati meninggalkan harta, orang yang paling mulia Qarun. Kalau Nabi itu mati meninggalkan pangkat, orang yang paling mulia Firaun. Tapi oleh kerana Nabi itu mati meninggalkan ilmu, maka orang yang paling mulia ialah para ilmuwan dan ulama. Jadi sebab itu kita kena ada niat untuk menjadi ulama. Nak jadi ulama. Jadi itu niat yang pertama lah. Kalau tak jadi ulama, jadi orang yang belajar ilmu. Tak jadi orang yang belajar, jadi orang yang mendengar. Jadi makna itu di antara pilihan kita. Ada 3 pilihan je. Nak jadi Nabi, jadi Nabi tak boleh. Nak jadi Rasul, lagi tak boleh. Jadi boleh jadi apa? 3 lah. Nabi kata jadilah kamu tiga perkara. Maknanya apa ni? Hendaklah kamu menjadi apa? Mualliman, menjadi orang yang mengajar. Itu nak jadi orang mengajar. Kalau tak boleh, hendaklah jadi orang yang muta'alliman, orang yang belajar. Mana jadi orang belajar? Orang belajar macam mana? Orang belajar ni makna belajar bersungguh. Dah bukan belajar yang macam mendengar lain, belajar lain. Belajar tu makna siap bawa kitab, lepas tu tulis lagi, lepas tu balik hafal. Cara nak belajar lah, cara macam budak kita sekolah. Sekolah, mondok, belajar ni semua tu, itu cara muta'alliman, orang yang belajar. Maknanya hafal lagi, belajar nahu,
belajar saraf, belajar sebagainya. Tujuan apa? Nak jadi ulama. Jadi tujuan dia belajar nak jadi ulama. Ataupun mendengar, mendengar untuk lepas ilmu kita seorang. Nak jadi ulama dengan mendengar payah. Sebab tak boleh nak jadi, itu tertib yang Nabi sebut dah. Nak jadi orang yang belajar dengan sebab mendengar boleh, tapi nak jadi ulama dengan sebab mendengar tak boleh. Sebab apa? Sebab mendengar ni tak akan sampai kepada penguasaan ilmu yang sedalam-dalamnya. Mana? Macam kita lah. Kita mendengar saja. Kuliah apa? Kuliah maghrib. Kuliah maghrib ni kalau kita dengar sampai 10 tahun pun, kita tak akan reti ilmu nahu. Kenapa? Sebab dia tak mengajar ilmu nahu. Ada kelas maghrib nahu. Kelas maghrib ilmu sarah. Lepas tu kena menghafal belaka, baru boleh datang pula minggu depan. Jawabnya tak ada lah, tak ramai. Lagi kan mengaji fiqh saja, lari balik ramai. Mengaji hadis saja, mengaji tafsir saja. Tak payah bawa kitab, tak payah bawa buku. Mari dengar saja. Itu punya lari balik ramai tu. Lari balik. Jadi maknanya duduk sekejap dalam majlis ilmu, dia buat senak perut. Buat senak perut. Kita ingat nak keluar buang air je kat tandas, rupa balik terus. Dia begitu. Jadi maknanya sekadar mendengar tak boleh jadi alim, ulama. Kenapa? Kerana perlu kepada kita menghafal. Nak kena hafal, nak kena kaji, nak kena muzakarah, kena tahu asbabul wurud. Jadi itu di antara baru kita mengajar. Dah tu ada orang belajar, ada orang dia mengajar tapi dia tak pernah belajar. Ada orang dia belajar tapi dia mengajar tapi dia tak pernah belajar. Dia cuma mendengar saja. Maka dia boleh mengajar dalam perkara fadail sahaja. Dalam hukum hakam dia tak boleh mengajar. Dia tak boleh. Disiplin ilmunya dia tak dibenarkan mengajar dalam perkara hukum hakam yang melibatkan halal haram sebagai nak tentu hukum, tak boleh. Kalau nak mengajar ilmu fardu ain, ilmu fadail, itu fadail boleh. Sebab dia dah dengar dah hari itu, dia mendengar saja. Kelebihan wuduk, kelebihan duha, kelebihan tahajud, kelebihan sekian. Lepas tu dia pun datang nak mengajar kita kelebihan tadi. Itu tak apa, sekadar fadail, benda hak fadail. Ahkam, hukum-hukum tak boleh. Sebab dia bukan muta'alliman, dia sekadar mustami'an, orang yang mendengar saja. Jadi makna itu kena beringat tu. Ada orang yang belajar 2 malam tu. 2 malam, lepas tu pergi mengajar cerita hukum terus. Itu maknanya itu cari bala belaka hak tu. Cari bala. Hak yang mengajar pun bala, hak mendengar pun bala. Sebab tidak ada pemahaman tentang hukum hakam. Hukum hakam ni benda yang bukan senang. Sebab dia banyak kaitan dia. Yang melibatkan hadis. Hadis pula ada dhahar sahih, mu'an'an, munqati', marfu' dan sebagainya. Pergi pula kepada usul. Usul pula berkenaan dengan usul tafsir. Usul tafsir pula berapa 12 ilmu alat diperlukan dalam kita memahami tafsir. Jadi maknanya bukan sebarangan. Jadi kita hendaklah jadi orang yang mengajar, orang yang belajar atau orang yang mendengar. Wala takun rabi'an, maka jangan kamu jadi orang yang keempat. Yang keempat tu apa? Mengajar pun tak. Lepas tu dengar apa ni mengaji, belajar pun tak. Ada dia belajar, daftar, lepas tu dia lari balik. Ada hal tu, daftar dah lari balik. Lepas tu apa lagi? Mendengar pun tidak. Tak rajin pergi surau, tak rajin naik ke majlis ilmu. Lepas tu dia apa? Dia sekadar haji sahaja. Dia kadar haji saja. Haji mana? Haji atas wakaf. Itu saja. Jadi kata Nabi, kamu jangan jadi orang yang keempat. Jangan jadi orang keempat. Kenapa? Hak yang empat ni memang bala dah, dunia dan akhirat. Itulah dia tanda-tanda kecelakaan manusia apabila dia tak pernah mendengar, dia tak pernah belajar dan dia tak pernah pun mengajar. Maka dia jadi berapa? Orang yang keempat, maka itulah kecelakaan. Mana celaka lah dunia akhirat. Walaupun kita nampak dah kita kata celaka apa dunia, kaya raya dia, jadi businessman yang berjaya. Celaka tadi celaka agama lah, celaka agama. Walaupun dunia dia hebat, kaya raya, jadi kontraktor yang besar, disebut nama dia, sekali serah cek 30,000 sekali derma tu, replika cek 7 kali 3 papan pelewut.
Jadi maknanya berjaya kan? Itu berjaya dunia tak diambil kira dalam Islam. Sebab kalau berjaya dunia ni dipuji oleh Allah, diambil kira dalam Islam, kita patut puji Qarun, kita patut puji Firaun lah. Tapi tidak termasuk dalam pujian jika tidak berjaya akhirat. Mana kalau tak berjaya akhirat, tak selalu pujilah. Sebab tu kalau ada orang kaya, lepas tu dia sendiri dengan Islam kedekut hampas, dia pun tak tolong Islam, guna pula harta benda dia lawan Islam. Lepas tu dia sendiri jenis tak semayang apa benda, dia kaya, jangan duk puji dia. Kita tak boleh puji dia. Kalau puji dia, membanggakan dia lagi dan jauh dia daripada Islam. Jadi tak boleh puji. Nak puji hal mana? Orang kaya yang menggunakan kaya dia kepada jalan Allah Ta'ala. Sebab apa? Kenapa kita dilarang puji orang kaya? Kerana kayanya yang tidak beriman kepada Allah. Sebabnya kerana apa? Orang yang bangga dengan kekayaan seorang, sedangkan bukan kerana salehnya, tapi kerana hartanya, maka orang yang bangga tu akan mati hati dia, akan jadi mati hati. Jadi kita tak nak mati hati. Jangan duk puji, jangan duk kagum dengan orang kaya yang jahat kepada Allah Ta'ala. Jadi tak boleh sebab menjadikan kita nanti, menjadikan dia pula ikon kita, tempat rujukan kita. Ni dia businessman yang berjaya, siap dengan baca buku dia sekali, tapi dia lawan Islam. Jangan baca buku dia, jangan beli buku berkenaan dengan biografi kehidupan dia. Kenapa? Menjadikan kita bangga dengan kekayaan dia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau nak baca, baca berkenaan dengan ilmu perniagaan orang-orang saleh yang dah berjaya. Tengok orang-orang saleh baca buku berkenaan dengan Junaid Al-Baghdadi, baca buku berkenaan dengan Hasan Al-Basri dalam bidang perniagaan, baca buku ulama-ulama yang berjaya. Itu barulah kita dapat panduan yang sebenar. Jadi maknanya kata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata dan Nabi dan para sahabat pernah berwuduk dari 2 mazadah milik seorang perempuan musyrik. Jadi maknanya nak cerita bekas perempuan mazadah. Mazadah ni maknanya satu bekas timba air yang dibuat daripada kulit binatang. Dia timba. Dia ambil kulit binatang tadi, buat kerangka lebih kurang dengan kayu ke dengan apa. Macam kita buat dengan upih nibung tu lah. Kita buat timbul dengan upih nibung. Itu dipanggil mazadah. Tapi kalau ambil kambing tu seekor, kambing tu dilapar molek, tak beri koyak. Lepas tu kaki ikat. Kaki tu kat kulit dia, belulang hak kaki jadi. Yang ada lubang kaki tu diikat, belulang lubang kaki ikat, lubang tangan kambing tadi dia ikat, tinggal belah atas saja. Lepas tu diisi air dalam tu. Jadi macam kambing balik. Mana kambing daging tak ada air saja. Itu dipanggil ghirbah. Maknanya untuk menyimpan air. Jadi air dalam belulang kambing yang kita buang dah isi dia, tinggal kulit saja. Lepas tu kita ikat kaki, ikat tangan, lubang kaki dia, tinggal kok leher, tekuk dia saja, isi air, maka itu adalah untuk menyimpan air bagi orang-orang yang berada di padang pasir masa dululah. Jadi ada mazadah tu timbul daripada kulit tadi, buat timbul. Macam kita ambil upih pinang, upih nibung, buat timbul. Lepas tu kata di Imran, dia kata hadis ini merupakan sebahagian daripada hadis yang sangat panjang. Ini huraian dia. Ini dipanggil hadis panjang ni. Mana setiap hadis ada apa? Ada asbabul wurud, ada sebab berlakunya peristiwa hadis itu. Ada orang belajar hadis yang mengaji, yang muta'alliman tadi itu, maka dia kena belajar ilmu hadis. Kena belajar baru faham hadis. Kalau kita dengar saja, itu baru kita panggil mendengar hadis. Belajar maknanya kita berkitab, kita hafal dan kita tahu belajar tentang usulul hadis ataupun kita panggil mustalahul hadis. Belajar tentang mustalah dia. Macam mana hadis, jenis-jenis hadis. Dahlah belajar jenis hadis pula, lepas tu belajar pula jarah wa ta'dil. Nak tengok perawi ni boleh percaya ke tak percaya. Jadi nak belajar, nak kenal perawi, kena baca pula riwayat hidup para perawi. Riwayat hidup. Kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dia Tahzibut Tahzib. Tahzibut Tahzib, sebuah kitab yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, meriwayatkan
riwayat hidup para perawi hadis, sahabat Nabi. Ada lebih kurang sebanyak 16 jilid yang tebal-tebal. Jadi kita bacalah tu, sejarah Abu Hurairah, sejarah Muslim, sejarah Sa'id Al-Musayyib, semua disusun mengikut abjad dan disusun mengikut sahabat, tabaqat sahabat, tabaqat tabi'in, tabaqat tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Jadi maknanya kena baca hak tu. Tebal dia, banyak dia lebih kurang 14 jilid sahaja. Tak banyak dia, 14 jilid. Dalam tu lebih kurang sebuah-sebuah jilid tu adalah dekat dengan 2000 ulama duduk dalam tu. Kali dengan 14. Tak kepening kepala baca hak tu. Jadi mana, tapi nak belajar kena faham, kena tahu. Walaupun tak hafal semua, tapi yang utama-utama kena ingat. Dia ni sempat belajar dengan siapa, dan dia ni ambil hadis dengan siapa, dan orang ambil hadis dengan dia pula siapa, berapa hadis yang dia ambil daripada dia. Jadi kena ada kena cukup lengkap lah dari segi syarat dia tadi. Jadi kata dia, lengkapnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali. Nabi mengutus Ali dan seorang sahabat selainnya dalam salah satu perjalanan yang dilakukan baginda untuk mencari air. Satu dalam perjalanan balik daripada perjalanan, Nabi ni habis air. Mana riwayat dia? Nabi kehabisan air. Lalu Nabi menyuruh Ali dan seorang sahabat pergi cari air. Nabi suruh Ali. Ali ni menantu dia. Dalam menantu sepupu dia pula. Ali itu menantu sepupu dan menantu Nabi. Jadi Ali ni nikah dengan apa? Ali sepupu Nabi. Lepas tu Ali sepupu dengan Nabi, lepas tu kahwin dengan anak Nabi. Mana kahwin dengan anak sepupu lah. Kahwin dengan anak sepupu. Jadi Ali ni terkenal seorang sahabat yang sangat bertakwa kepada Allah. Ini Ali sebab dia beriman, dia Islam. Kanak-kanak yang paling awal memeluk Islam ialah Ali. Jadi kerana hebatnya Ali ni, dia hadir dalam banyak medan peperangan, dan Ali ni terkenal dengan gagah berani dia. Maka kita pun banyaklah ambil berguna nama Ali tidak pada tempat dia. Banyak guna Ali. Boleh nak guna Ali. Tapi kena guna pada tempat dia. Ini segala benda hak kuat Ali belaka. Tongkat Ali, apa lagi? Macam-macam jenis lah Melayu, di style dia begitu. Jadi maknanya Ali ni menjadi rujukan. Sebab satu ketika Ali pernah menolak pintu gerbang kota Rom dengan tangannya. Jadi maknanya kuatlah Ali ni. Sejarah dia. Tapi apakah amalan Ali? Maka tidak diketahui secara jelas. Mengapa dia jadi kuat tu? Karamah lah. Karamah daripada Allah Ta'ala. Jadi kita tak payah nak kaji lah tu. Baik kita belajar hadis yang diriwayatkan daripada Ali, daripada duk fikir apa benda sebab Ali jadi kuat. Dia tak payah tu. Dia tu salah fikir tu. Ini sibuk cari apa benda sebab Ali jadi kuat. Apa amalan dia? Tengah-tengah cari ada seorang tok guru duduk ulu tembeling sana. Dia kata dia tahu sebab dia dapat ilmu dalam kotak yang tak disentuh oleh sahabat lain. Kita pun pergi betapa jadi sesat terus. Jadi sebab tu nak belajar benda yang syarak suruh belajar. Yang syarak tak suruh belajar, tak payah belajar. Tak payah belajar. Jangan duk menyibukkan diri dengan benda yang tak disuruh oleh syarak. Kita kena menyebut diri dengan apa? Dengan perkara yang disuruh oleh syarak. Syarak suruh belajar ambil hadis daripada Ali. Kita belajar pada Ali. Kena belajar hadis-hadis dia. Dan tu kenapa Ali jadi kuat? Itu anugerah Allah pada dia. Macam Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar itu dipanggil karamah sahabat. Karamah, dia banyak benda pelik. Apa ni? Benda pelik yang diberi oleh Allah kepada Nabi. Sebelum pada Nabi dilantik jadi Nabi, dipanggil irhas. Itu yang belum pada Nabi Rasul dilantik jadi Nabi, dipanggil irhas. Kelebihan-kelebihan Nabi. Contoh Nabi kita Muhammad lah, belum dilantik jadi Nabi, Nabi dah pun dibelah perut dia, dan dicantum balik. Itu kelebihan. Mukjizat, bukan mukjizat, itu irhas. Maknanya benda luar biasa yang Allah beri kepada Rasul-Rasul dan Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Benda yang luar biasa selepas jadi Rasul, itu dipanggil mukjizat, yang hanya diberi oleh Allah kepada Nabi dan kepada Rasul. Benda luar biasa yang diberi kepada orang soleh, itu dipanggil karamah.
Tak kira soleh tu siapa, sahabat Nabi ke, orang soleh tu tabi'i ke, ataupun zaman kita sekarang, maka yang dapat kelebihan-kelebihan luar biasa, perkara yang dipanggil khariqul adah, yang mencari adat, maka itu adalah karamah kepada orang-orang soleh. Jadi kalau ada wali kita tengok yang soleh-soleh, lepas tu ada benda yang pelik berlaku pada dia, itu karamah dah. Kita panggil keramat, Melayu kata. Sebab Melayu ni diubah mereka keramat. Sebenarnya karamah, maknanya satu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dan tu ada wali yang Allah Ta'ala beri dia kelebihan. Tengok mana? Dengan syarat dia soleh dan mengikuti syariat. Kalau dia mengaku dia wali, kita pun memang nampak dia ada kelebihan, tapi dia pakai seluar pendek semua, itu bukan wali tu, itu wa'yah dipanggil tu. Jadi maknanya walaupun dia ada kelebihan, tapi kelebihan tu apa? Kelebihan itu sama ada istidraj ataupun sihir. Jadi makna dua. Jadi sebab itulah kalau kelebihan tu duduk pada orang kafir atau orang bukan soleh, maka sihir ataupun istidraj. Makna kelebihan yang Allah beri nak suruh dia jadi makin sesat. Orang soleh itu dipanggil karamah. Macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni karamah dia apa? Di antaranya, Umar ni bila dia lalu dalam di satu lorong, iblis dan syaitan tidak akan lalu lorong itu selagi ada bau Umar. Itu maknanya punya takut iblis ke dia, syaitan takut. Kenapa? Takwa yang ada kepada Umar. Sampai begitu sekali, dia lalu lorong Umar tak ada dah, ada bau jebat Umar je. Iblis tak lalu dah, syaitan tak lalu dah. Kita tak lalu lagi, tu iblis dah congok dah duduk. Tengok, ada 13 duduk tengah jalan. Kolong ada, persik ada, hantu penangga ada. Dan menunjukkan apa? Tak kuatnya takwa kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah kena tambah takwa. Iblis, syaitan, kemudian semua dia takut takwa. Kita baca lah ayat kursi, setengah iblis, setengah jin. Nak pula iblis ayat kursi dia hafal. Ayat kursi dia hafal iblis. Sebab iblis ni ialah Azazil, anak jin daripada keturunan jan yang dipelihara oleh malaikat yang duduk bersama dengan malaikat. Dan malaikat dengar ayat zikir-zikir, dia dengar, dia berzikir. Malaikat apa lagi? Baca ayat-ayat Allah, dia baca ayat Allah. Malaikat tengok Lauh Mahfuz, dia tengok Lauh Mahfuz. Makna iblis ni hebat dah. Mana sangat hebat. Jadi dia takut ke siapa? Takut kepada orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu satu hari Malik bin Anas tengah duduk mengajar, tiba-tiba anak jiran sebelah perempuan kena rasuk ke syaitan, jin rasuk. Lalu keluarga perempuan tu datang beritahu Anas bin Malik. Dia kata, Tok Guru, boleh tak tolong jampi sekejap, adik perempuan saya ke keluarga perempuan saya ni kena rasuk jin. Kata dia Anas bin Malik, aku tengah mengajar ni, lepas-lepas ni lah dia pun balik, datang pula, dia teruk dah, wahai Tok Guru, boleh tak Tok Guru tolong pergi sekejap, berhenti sekejap, pergi jampi dia. Balik bin Anas kata, serabut aku. Dia kata, beginilah, engkau ambil terompah aku tu, tunjuk ke jin tu. Dia pun balik pergi kat terompah Imam Malik, ambil terompah Imam Malik, tunjuk ke jin. Tak sempat nak tunjuk lagi, lari dah jin. Maknanya takut ke terompah je. Kenapa? Pemilik terompah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dah kita bukan terompah, kita tu dia tak takut lagi. Maknanya nak menunjukkan apa? Lemahnya takwa kita kepada Allah. Sebab tu kena orang nak belajar ilmu perubatan jin ke apa benda semua, jadi kena amal dulu ayat-ayat membersihkan diri supaya jauh daripada dosa dan maksiat, supaya dekat dengan Allah, supaya bacaan dia bersama dengan roh dan jiwa dia. Jadi baru jin berasa takut. Itu dia. Jadi kata dia, jadi Nabi pun suruh Ali. Jadi Ali ni sepupu Nabi dan menantu Nabi. Ali, Nabi sayanglah ke Ali ni, kerana menjaga anaknya yang paling disayangi, iaitu Fatimah Al-Zahrah. Al-Zahrah tu gelaran lah. Al-Zahrah makna bunga-bungaan. Bunga lah, bunga yang paling, bunga milik Nabi. Makna bunga, anak perempuan bunga. Bukan anak perempuan je bunga. Wanita salihah ni adalah bunga-bunga surga yang digugurkan oleh Allah ke dunia untuk menemani laki-laki yang saleh. Itu mana? Untuk mengharumi kehidupan laki-laki yang saleh. Di mana? Sebab tu perempuan tu dipanggil bunga. Dan perempuan kan sinonim dengan bunga kan? Dengan bunga.
Saya datang ini dengan hajat yang besar, nak memetik bunga di taman tuan. Kan guna bunga kan? Itu maknanya itu disinonim dengan bunga. Sebab itulah. Sebab perempuan ni dia suka pada bunga. Perempuan dululah, perempuan sekarang tak suka dah. Dia suka ke game dah sekarang. Baik. Jadi Ali ni adalah menantu Nabi, kahwin dengan Fatimah Az-Zahra. Sehingga Nabi larang Ali daripada berkahwin dengan wanita lain selagi Fatimah menjadi isteri Ali. Ini makna nak tunjuk sayangnya Nabi kepada Fatimah. Ada satu orang muslimat ditanya dalam Facebook. Dia tanya Facebook lah. Dia kata isteri suami dia nak kahwin lagi. Jadi dia kata, bukankah kata dia Rasulullah larang, Rasulullah sendiri tak kahwin. Yang kedua, melainkan selepas matinya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi maknanya, jadi maksud dia nak ceritanya, dia nak beritahu suami dia, abang boleh nak kahwin lagi, tapi tunggu saya matilah. Tengok sunnah Nabi, kan Nabi tunggu Khadijah mati dulu baru Nabi kahwin lain. Jadi dia ambil dalil kepada kisah Nabi dengan Khadijah. Itu dia. Jadi nak tanya dia, masa dia kahwin dengan suami kakak, kahwin dengan kakak itu umur kakak berapa? Dia kata umur 23. Anak kata ke dia, kenapa tak tunggu kakak umur 40 dulu? Macam Khadijah kan dulu umur 40 baru kahwin dengan Nabi. Kenapa tak tunggu umur 40 dulu baru kakak kahwin? Jadi maknanya dia tak reti nak beza antara amalan khasah dengan amalan ammah. Ini maknanya di antara perkara yang kita kena tengoklah dalam kehidupan Nabi. Ada gitu. Hak Nabi larang tadi gharak apa? Yang Nabi larang. Adakah kalau sekiranya Ali tu kahwin lagi sedangkan Fatimah masih hidup, adakah tidak sah perkahwinan tu? Tidak, bukan makna tidak sah. Itu nak cerita ialah dari segi sayangnya dan kasihnya Nabi kepada Fatimah. Nabi kata, siapa yang mengguris perasaan dan hati Fatimah, maka dia mengguris perasaanku. Kenapa? Kerana itulah anak bangsu Nabi dengan Khadijah, iaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Mana sayanglah, sayang sungguh. Jadi mana itu di antara dia. Sebab itulah orang pertama wafat mati selepas Nabi ialah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Lepas pada itu. Sebab itu masa saat Nabi sakarat, masa Nabi dah nak wafat dah, orang tu Fatimah duduk dekat dengan Nabi, mengajar mengucap dan sebagainya. Tiba-tiba Nabi paut kepala Fatimah dan Nabi membisik sesuatu kepada telinga Fatimah. Fatimah menangis lah ni, bercucur air mata dah, tapi tak meraung lah. Sebab Islam larang meraung. Maknanya Fatimah meleleh habis dah, sebab sayang kepada ayah, dan ayah Nabi pula, Rasul lagi. Lalu Nabi pun paut kepala Fatimah, Nabi pun bisik sesuatu, lalu kelihatan Fatimah tersenyum sambil menyapu air mata dia. Orang lain semua tak tahu apa. Bila Nabi mati, Nabi dah wafat, lalu ada sahabat bertanya, wahai Fatimah, kami tengok kamu itu sedih benar. Rasulullah meninggal, mati, wafat, tapi ketika Rasulullah membisikkan sesuatu kepadamu, tiba-tiba engkau tersenyum. Apakah rahsia dia? Nabi bisik apa wahai Fatimah? Lalu Fatimah berkata, ayahku berbisik kepadaku, jangan menangis, jangan bersedih wahai anak kesayanganku, kerana orang pertama yang akan menyusuli kewafatan aku ini adalah engkau wahai Fatimah. Jadi Fatimah seronok. Kenapa? Kerana dia akan mati lepas daripada Nabi wafat. Ini mana nak tunjuk sayangnya Nabi kepada Fatimah ni. Sebab tu dia larang Ali itu. Tapi bukan larang haram, larang sebagai tanda afdal atau kelebihan dia. Baik, ketika itu mereka telah kehabisan air. Nabi SAW bersabda, pergilah kamu berdua mencari air. Keduanya lalu berangkat, dan di tengah jalan mereka bersua dengan seorang wanita yang duduk di atas belakang untanya dengan membawa 2 mazadah pada kedua sisi dia. Mana Nabi bila tak ada air, Nabi suruh sahabat pergi cari. Pergi carilah Ali dengan seorang sahabat yang lain. Tiba-tiba jumpa seorang perempuan musyrikah, perempuan musyrik. Musyrik ni mana? Lawan pada Yahudi, ahlu kitab tadi lah. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi musyrik. Mana? Yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Lalu Nabi dia ada dua mazadah atas belakang unta, dan dia ada 2 mazadah air. Mana air yang dah daripada timba belulang, tapi ni kulit binatang tadi. Lalu mereka bertanya, daripada manakah air itu?
Jadi mereka bertanya, kamu dapat mana air ni makcik? Makcik ke puan dapat mana air ni? Lalu dia berkata, air ini aku ambil dari tempat yang jauhnya, sama dengan perjalanan 1 hari, dihitung dari saat sekarang ini. Jadi kata dia, air ni jauh. Mana air ni? Kalau kau pergi sehari baru sampai 4 air tu. Lalu menyebabkan mereka berkata, boleh tak makcik, puan pergi bersama kami berjumpa dengan Rasulullah? Lalu mereka pun bawa jumpa Rasulullah. Lalu oleh kerana ada 2 bekas, Nabi minta 1 bekas. Nabi minta, boleh tak air kamu 1 bekas tu kami nak berwuduk, nak minum? Lalu laki perempuan tadi memberinya kepada Nabi, dan Nabi buang. Nabi curah air dalam bekas Nabi. Jadi nak ceritanya apa? Nak cerita bekas air daripada orang musyrik boleh juga diguna untuk kita minum dan berwuduk. Boleh. Walaupun bekas tadi hak kafir musyrik daripada belulang, maknanya dia basuh. Jadi basuh secara kafir pun tak apalah, asalkan suci menjadi sama, maka air tadi digunakan oleh Nabi untuk berwuduk. Sejarah dia ialah Nabi guna air hak 1 mazadah tadi, Nabi panggil semua sahabat ada. Nabi kata minum. Semua sahabat minum. Nak kiranya kalau 1 mazadah tu 10 orang habis dah. Main dengan dahaga belaka dah. Tapi semua orang boleh minum dalam rombongan Nabi itu. Minum. Tak puas tak habis-habis. Lepas minum. Lepas tu Nabi kata pula, okey, sekarang Nabi kata ambil uduk pula. Maknanya itulah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan oleh Allah Taala. Itu dia kelebihan Nabi dan orang-orang yang saleh-saleh. Jadi sebab itulah, sebab orang saleh, Nabi dan para sahabat, orang-orang saleh ni, mereka ni semua adalah orang yang dijamin perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam hadis Nabi dalam 40 tu pun Nabi larang kita memerangi para wali-wali Allah. Memerangi itu apa? Maknanya kita membenci. Kita benci, kita tak suka, kita buat balah. Dengan siapa? Wali-wali Allah. Wali Allah tu maknanya orang yang mendapat perlindungan Allah. Ulama Imam An-Nawawi kata, siapakah wali Allah? As-salihin min ibadillah. Mana orang-orang saleh di kalangan hamba-hamba Allah. Walaupun dia tidak ulama, dia tak ulama, orang biasa je, tapi dia saleh dan amalan dia betul, maka dia adalah wali Allah. Siapa yang buat balah dengan dia, maka dia balah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna jadi kita kena tengok orang-orang saleh. Sebab apa? Sebab orang saleh ni, orang-orang yang saleh, mereka adalah orang yang makan gaji dengan Allah. Mana dia ni orang yang bergantung dengan Allah. Sikit-sikit dia mengadu pada Allah. Sikit-sikit hati dia sentiasa ingat pada Allah. Bila kita buat balah dengan dia ingat pada Allah Ta'ala terus. Jadi maknanya dia tak pernah ingat sesuatu yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena bersama dengan orang yang salihin. Sebab tu kita doa apa? Allahumma ja'alna min ibadikal abrar. Ya Allah, jadikanlah kami ini bersama-sama dengan hamba-Mu yang abrar. Abrar tu makna yang barri, yang baik-baik, yang saleh-saleh, yang mulia-mulia dalam melakukan taat kepadamu. Jadi makna itu dia antara berjana lah, hukum dia ialah berjana daripada orang kafir pun boleh kita guna untuk kita makan dan minum, tetapi makruh. Tapi makruh. Apa ni yang Yahudi Nasrani tadi. Jadi selagi kita tak nampak berjana tu kena benda najis, maka kita makruh. Kita boleh guna dia. Kalau nampak maka tak boleh lah. Macam kita pergi kedai, tentu dah kedai Cina. Kedai Cina kapi contohnya. Tulis situ kedai kopi Tong contohnya, ataupun kedai kopi Tong Tai misalnya contohnya. Nama dia. Kita pun masuk nak beli itu, jadi nak minum tak payahlah. Sebab apa? Sebab dengan kita ihtiyat, makna kita bercermat. Cermatlah. Walaupun kita nak rayu ni, kita pergi kedai dia tak apa, minum air botol. Air botol ke air kotak ke tak apalah. Jangan air hak bancuh dapur tu. Hak bancuh dapur tu jadi pening belaka. Jadi sebab tu kita kena berwaspada dan berjaga-jaga. Sebab itulah Tok Guru Aziz dia pergi ke Sarawak dah gitu tak. Sarawak biasalah perayaan air tapai tu. Dan tapai Sarawak ni bukan macam tapai kita sini. Tapai Sarawak ni kira turun kepala dululah kalau minum. Jadi maknanya dia hantar lagi pesan apa ni, pihak protokol pergi dulu beritahu orang sana, Tok Guru sampai ni sambutan
nak sambut dia pun boleh sambut dengan minuman lain, jangan sambut dengan minuman air tapai tadi. Jadi mana dia tak minum. Jadi boleh pun beritahu, tak ada masalah. Kan setiap pegawai, kalau orang besar-besar negara ni kan dia ada pegawai protokol. Perdana Menteri nak pergi ke Amerika tu sebulan dah. Wakil dia pergi, bahagian keselamatan, bahagian kaji selidik intelijen apa benda semua dah ada dah. Tak boleh beritahu benda tu. Jadi sebab itulah tidak menjadi masalah. Walaupun kita berkomunikasi, kita berinteraksi dengan orang kafir dan sebagainya, tapi kita pegang kepada pegangan kita, iaitu agama Allah Ta'ala. Macam kita sekarang kita baik dengan orang bukan Islam yang dia nak pada Islam dan sebagainya, jadi kita baik, okey, tapi kita masih jaga batas-batas kita. Jangan duk salam, duk salam dengan hak perempuan dia, hak lelaki tak apa. Hak perempuan dia, sebab hak perempuan kafir ni dia bukan tahu tak boleh bersalam, dia ulur salam semacam. Jadi kita kena berwaspada dan berjaga-jaga. Itu dia. Habislah setakat tu, kita sambung lain kali pula. An Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan? Macam mana? Anda tak dengar? Macam mana tu? Macam mana je? Pancasila. Baik di di dasar yang diguna pakai di Indonesia ni, dia panggil Pancasila. Pancasila ni dia ada rukun dia. Dia lebih pada rukun negara Malaysia ni. Kita ni rukun negara ada berapa je rukun negara kan. Tapi dia Pancasila ni dia banyak lagi, dan dia lebih bersifat plural, makna lebih nak gabung lagi. Macam kita pluralism, makna yang kita ada sekarang nak campur semua agama. Dan itulah roh kepada Pancasila ni. Dia kira semua agama itu sama, iaitu bertuhankan Allah. Tak percaya tanya Kristian kata pun Allah. Tanya Hindu kata Allah. Tanya Buddha kata Tuhan dia Allah. Cumanya dia sembah cara-cara lain. Masing-masing tu cara lain, Ubudiyah tu cara lain. Jadi bagi mereka, kerana nak mewujudkan apa ni dia panggil negara Indonesia ni, dia nak wujudkan sebagai satu semangat, satu negara, satu perasaan, satu roh, maka dia jelmakan fahaman Pancasila yang menggabungkan semua agama-agama yang ada. Mana boleh duduk buat mama masing-masing, duduk dalam satu rumah, boleh angkat nikah. Ada ulama' yang cermat, ulama' yang warak kata haram belaka dah. Cumanya masih ada ulama' yang mempertahankan Pancasila itu. Jadi itu kita tak dapat nak elak dah. Dalam sejarah dunia ni, setiap kali ada pembesar negara keluarlah hukum dan fatwa apa pun, mesti ada ulama' yang akan sokong fatwa tu. Mesti ada dalam sejarah dunia ni. Mana ulama' apa? Ulama' jahat. Mesti ada. Mana dia lah tukang cari hujah. Cari hujah begitu, cari hujah begini, keluar fatwa tu, fatwa ni. Nak cari juga supaya kata boleh. Pernah satu ketika di Indonesia, lebih kurang setahun lepas. Setahun lepas di Indonesia ni bahas masalah rokok. Rokok ni kira makruh lah. Dikira makruh di Indonesia. Mana dihukumkan oleh ulama sebagai makruh rokok tu. Tiba-tiba toke kilang rokok, dia desak ulama' mengkaji semula. Ulama' hak yang dia suruh lah, kaji semula betul ke rokok ni makruh. Akhir sekali kaji balik, rokok itu adalah afdal diisap. Jadi afdal daripada makruh, jadi afdal pula dah. Sebab dia kata apa? Sebab jika tiap isap rokok, kita mengantuk. Bila mengantuk, kerja kita lemah. Jadi kalau kita isap rokok, kerja makin kuat, badan makin sihat. Jadi kata dia menambahkan produktiviti negara dan menambahkan aktif seseorang manusia. Jadi nak semayang pun jadi lebih bertenaga. Jadi kata dia afdal isap rokok pula dah. Itu bila kaji balik, ulama tu datang mana? Rupanya ulama yang menjadi panel penasihat
kepada kilang rokok tadi. Menasabah dah lah. Jadi mana begitulah sepanjang dunia ni ada begitu. Ulama-ulama yang bersedia untuk diupah gitu. Ulama Malaysia pun kita pun begitulah. Banyak benda yang jelas dah orang besar. Contoh kita kata apa? Contohnya arak, misalnya contohkan. Jelas dah arak haram. Mereka pun belajar dalam Quran kata haram. Lepas tu orang besar kata ada halal, iaitu yang ada lesen contohnya. Tapi ada dia bantah. Tak bantah, bahkan dia cari hujah pula. Hujah, dia kata tak apa. Bila kita kata dah, mengapa judi di Genting Highland tu besar sangat, kita tak ambil tindakan? Dia kata tak apa. Bang, Genting Highland tu memang strategi kita nak mengalahkan musuh Islam. Pula dah. Kata dia mana? Bila kita buat pusat judi di Genting Highland, sengaja pilih atas bukit tu. Kita tak buat tempat tanah rata ni, memang atas bukit. Itu strategi. Bila dia kalah judi atas bukit sana, dia pun susah hati, dia minum arak. Bila minum arak, dia pun balik turun bukit, accident, mati tengah jalan. Itu cara kita nak mengalahkan orang kafir. Kata dia pula dah. Jadi mana? Siapa kata tu? Penceramah pada Kuala Lumpur tu. Cerita tu. Datang ceramah Temeloh tu. Orang tanya dia. Dia kata itu strategi kerajaan dalam nak mengalahkan orang kafir. Strategi saja dia. Hari tu di Terengganu pula. Dalam Dewan Terengganu masa zaman Wan Mokhtar itu. Bila ditanya mengapa kerajaan Terengganu meluluskan lesen judi, tambah pula ni, asal ada 10 jadi 15 pula ni. Dia kata itulah strategi dan pendekatan dakwah untuk masyarakat Islam pula. Kata Dewan tu, dia kata seumpama tandas awam. Dia buat tandas awam. Tandas awam ni kalau kita buat sebiji je kat bandar tak cukup. Orang akan berak kata-kata. Jadi akan berak tepi pasar raya, akan berak longkang tepi bus time, macam-macam. Jadi nak selamat daripada berak kata-kata, kita buat tandas awam biar banyak sikit. Jadi selamat dan bersih bandar kita daripada tai orang yang berak kata-kata. Jadi judi pun macam tu lah. Jadi kita nak sekat orang daripada judi kata-kata dalam kebun getah, dalam kelapa sawit, bawah terowong, macam-macam jenis tempat. Jadi dalam atas wakaf tepi kubur. Jadi senang kita buat satu tempat, anak judi pergi situ belaka. Itu strategi dakwah dan antropologi dari segi ilmu sosial dan kemasyarakatan. Itu kata apa tu? Kata di Wakil Rakyat Bengong dipanggil tu. Jadi maknanya jadi dia ada setiap zaman lah orang yang mencari alasan. Begitu juga di Turki hari itu, zaman kejatuhan Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah, tiba-tiba ada ulama berfatwa babi halal. Dia kata halal. Dia kata dalam Quran itu kata haram. Itu dalam Quran itu kata haram sesuai dengan waqi' ketika itu. Kerana babi ini belum dapat diproses daging dia sehingga mengasingkan bakteria dan kuman-kuman yang ada di dalamnya. Tapi sekarang babi sudah boleh letak dalam freezer, bekukan dia, kemudian boleh pula ada bahan kimia menghapuskan segala bakteria yang ada pada dia, maka babi tidak lagi menjadi haram. Berani kata macam tu. Kenapa? Kerana ada ulama yang tetap akan menyokong kebatilan sepanjang zaman. Jadi macam tu lah Pancasila tadi tu, walaupun ramai ulama dah tolak dah belaka, dengan macam-macam NGO Islam, NGO ulama Islam sebagainya, Persatuan Nahdlatul Ulama, macam-macam dah bantah, tetapi mereka masih ada ulama yang mempertahankan dia, sehingga Pancasila ni menjadi rukun negara yang tak boleh ditentang. Siapa yang menentang dia, kalau dia rakyat Indonesia, maka dia boleh diambil tindakan. Dia tindakan macam di Turki. Turki nak caci Islam tak apa, tapi jangan caci Kamal Atatürk. Caci Kamal Atatürk memang kena ketuk terus. Maknanya memang ditangkap terus. Di mana itulah besar tak besarnya dalam negara sekular. Macam negara kita lah. Orang caci Quran tak apa, caci hadis tak apa, tapi jangan caci perlembagaan Malaysia. Itu dikira melanggar peraturan dan di luar perlembagaan Malaysia. Baik, ada lagi tak? 1, 2, 3 soalan? Kalau tak ada, kita berhenti setakat tu dulu. Hadis yang ke 24, an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa ala rahilati wa lu'abuha yasilu ala katifai. Maknanya nak cerita tentang air liur binatang pula. Air liur unta, air liur burung najis ke tak? Air liur kucing najis ke tak? Air liur lembu najis ke tak? Jadi maknanya kita akan kaji balik. Bila sebut air liur burung, maka dia akan sabit pula dengan burung walik
Yang orang buat sarang burung sekarang, ada setengah kata tak boleh. Jadi macam-macam lah. Jadi insya-Allah kita masuk nanti dalam bab berkenaan dengan hadis yang ke-24. Wallahu alam, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.